Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, lengkung pertumbuhan. Okay, lengkung pertumbuhan, parameter untuk mengukur pertumbuhan adalah seperti pertambahan saiz atau isi padu, perubahan jisim segar ataupun jisim kering. Okay, dalam satu jangka masa tertentu. Maksudnya kalau graf itu dia melawan masa lah. Okay, pertambahan saiz atau isi padu satu organisma ditentukan dengan mengukur perubahan ketinggian atau kepanjangan sesuatu organisma dalam satu jangka masa tertentu. Yang ini biasa kita digunakan oleh ahli biologi lah. Sebab apa? Sebab dia mudah, cepat dikendalikan, serta dia tak perlu bunuh lah organisma tersebut. Tapi dia lemah sebab kaedahnya lemah sebab dia hanya boleh ukur satu aspek sahaja. Kalau tinggi-tinggi sajalah, tak boleh ukur diameter, jisim, tak boleh. Okey, satu aspek sahaja. Okey, jisim kering. Apa itu jisim kering? Jisim kering ni merujuk kepada jisim selepas kita buang semua air daripada dalam badan dia. Okey, macam ni kita nak buat. Kita bakar, kita keringkan dia, bukan bakar, kita keringkan dia dalam ketuhar yang bersuhu 100 darjah Celsius berulang kali sampailah sampailah jisim dia tak berubah. Okey. Okey, faedah lepas tu kita timbang lah. Faedah dia sebab kita boleh ukuran ni adalah tepat lah. Tapi lemah dia sebab apa? Sebab kita bila masuk dalam ketuhar, jadi organisma tu akan matilah. Betul tak? So dia mesti dibunuh. Itu kelemahan dia. Tapi dia tepat. Okey. Kalau jisim segar pula, yang ini kita boleh buat pada bila-bila masa saja, okey, dan tak perlu bunuh organisma tersebut, okey. Tapi kekurangan dia sebab dia tak tepat lah, kurang tepat sebab kandungan air dalam badan tu akan mempengaruhi keputusan tu. Okey, contoh kalau kita minum 500 ml, so bila kita ukur jisim dia, jisim seorang tu dia akan bertambah 500 gram. So dia tak tepat, okey. Okey, sekarang kita masuk lengkung pertumbuhan. Lengkung pertumbuhan diperolehi dari bila kita memplot parameter pengukuran seperti panjang, tinggi, jisim segar, jisim kering, melawan masa. Okey. Lengkung yang kita dapat adalah berbentuk sigmoid ataupun S. Mana? Ini, nampak tak? Bentuk macam S. Macam S lah, sigmoid. Okey, sebab apa dia boleh jadi bentuk sigmoid? Sebab masa awal tu dia kadar pertumbuhan dia perlahan, kemudian dia tinggi, lepas tu cepat, pertumbuhan dia cepat, lepas tu perlahan, lepas tu dia berhenti. So dia dapatlah bentuk macam S, sigmoid. Okey, bentuk sigmoid kita kata. Okey, tengok pada peringkat permulaan A, pertumbuhan adalah perlahan, dia macam dia sedikit landai lah. Okey, dia kurang cerun. Sebab apa? Sebab masa ni proses pembahagian sel dan sedikit pemanjangan sel yang berlaku lah. Okay. Pada peringkat B, kita panggil peringkat eksponen, tinggi, cerunan pada dia tinggi, cerun. Okay. Pertumbuhan berlaku dengan cepat. Sebab apa? Sebab bilangan sel yang terlibat dalam proses pembahagian sel dan pemanjangan sel adalah banyak pada peringkat ni, eksponen. Okay. Peringkat C, peringkat matang kita panggil. Okay. Pada peringkat ini, dia jadi lambat. Okey, sebab apa? Sebab kebanyakan sel aktif telah mencapai saiz yang maksimum. Okey, bila D, dia punya pertumbuhan berhenti, iaitu dia telah dewasa. Pada peringkat ini, pembahagian sel berlaku tetapi hanya untuk menggantikan tisu-tisu yang rosak sahajalah atau mati. Okey, peringkat E, nampak tak dia turun jadi negatif. Pada peringkat ini, organisma mengalami penuaan. Okey, yang mana ketinggian dan saiz badan mulai menurun. Okey, penurunan ni dia disebabkan oleh otot dan rawan pada badan mulai merosak lah. Okey, kalau untuk manusia lah. Okey, sekarang kita tengok lengkung pertumbuhan manusia. Ini lengkung pertumbuhan manusia. Kita tengok dari segi lelaki dan perempuan. Okey, kalau tengok pada peringkat A ni 0 hingga 4. Pada peringkat ni adalah peringkat bayi. Okey, nampak. Yang ini kita panggil kadar dia apa? Meningkat mengikut kadar eksponen. Meningkat dengan cepat lah. Okey, pertumbuhan cepat. Okey, bagi kedua-duanya lelaki dan perempuan.
Okey, lepas tu kita pergi ke peringkat B, fasa B. Okey, iaitu fasa kanak-kanak. Okey, yang mana kalau tengok dia sedikit menurun. Okey, dari umur 4 tahun hingga 11 tahun. Okey, kadar pertumbuhan lelaki daripada umur 4 tahun hingga 11 tahun. Okey, lelaki ni yang hitam ni, nampak? Lelaki ni dia cerun. Okey, dia punya kadar pertumbuhan dia lebih tinggi daripada kadar pertumbuhan kanak-kanak perempuan. Nampak tak? Ni tinggi, curun. Daripada yang ni dia landai. Okey, dia kurang cerun. Okey, so kadar pertumbuhan lelaki lebih tinggi daripada perempuan pada peringkat kanak-kanak. Okey, lepas tu kita masuk fasa remaja. Nampak tak? Masa awal-awal ni perempuan dia cerun, lebih cerun daripada lelaki. Lelaki dia kurang cerun sikit. Sini pada peringkat ini perempuan dia punya kadar pertumbuhan dia meningkat secara mendadak lah, tinggi, lebih cepat tinggi daripada lelaki. Pertumbuhan dia lebih cepat daripada lelaki, sebab masa ini dia dah mencapai akhir balik. Okay, tetapi bila umur dalam 11 tahun, okey, umur 14 tahun, okey, kanak-kanak lelaki dia lebih tinggi daripada kadar pertumbuhan dia lebih cepat daripada perempuan. Sebab apa? Sebab masa ni dia dah start akhir balik lah. Okey, kemudian dia masuk peringkat D. Pada peringkat D ini adalah fasa dewasa. Okey, pada fasa ini nampak tak dia landai sahaja. Sebab apa dia landai? Masa ini tiada pertumbuhan berlaku, hanya sel-sel yang sel-sel yang terhasil hanya untuk menggantikan sel-sel yang telah mati ataupun rosak. Okey, lepas tu dia masuk peringkat penuaan E. Nampak tak dia negatif, dua-dua lelaki dan perempuan negatif. Ini pun sama, landai saja. Okey, sama saja sekata. Okey, malar sekata pula, malar. Okey, pada peringkat ni negatif, pertumbuhan negatif sebab kadar pertumbuhan menurunlah ketinggian pertumbuhan negatif sebab ketinggian dan saiz badan dia mulai menurun. Okey, disebabkan oleh otot dan rawan badan mulai merosot. Sel-sel yang mati tidak digantikan dengan aktif lah berbanding masa kanak-kanak, masa remaja. Kalau kita tengok doktor, kalau dia buat operation, bila terlalu tua, dia tak digalakkan lah untuk menjalani pembedahan. Sebab apa? Sebab kadar baik pulih sel itu lambat berbanding kanak-kanak, remaja. Okey.